Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugasan teori dan kritikal sastra BSS 3033 yang dibimbing oleh Profesor Dr. Abdul Halim bin Ali. Tajuk kumpulan kami ialah Teori Pengkaedahan Melayu. Bagi tugasan kumpulan ini, ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli kumpulan. Yang pertama, Nik Nur Nasuha binti Nik Rosli, Nurin Idrina binti Muhammad Nasaruddin dan Nur Hamizah binti Solahuddin. Berikut merupakan perancangan yang dirujuk untuk menyiapkan tugasan ini. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan. Teori Pengkaedahan Melayu merupakan sebuah pendekatan sastra yang diperkenalkan oleh Hashim Awang dengan niat untuk memperkenalkan teori sastra Melayu sendiri dan diberi nama gagasannya iaitu Pengkaedahan Melayu sebagai alternatif kepada pengkaedahan Barat. Teori Pengkaedahan Melayu telah dicetuskan oleh Hashim Awang iaitu seorang sarjana dan pengkritik yang terkenal di tanah air. Teori ini mula diperkenalkan pada tahun 1989 dan dikemukakan berlandaskan aspek kehidupan manusia. Seterusnya, teori ini menjadikan alam sebagai sebahagian daripada kehidupannya yang mempunyai kaitan rapat dengan manusia. Alam dijadikan faktor utama untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia yang memberikan mata pencarian atau pekerjaan, pengalaman, pengajaran dan kebajikan. Semua unsur ini dilihat memiliki fungsi dan manfaat yang khusus dalam kehidupan. Tambahan, teori ini dianggap amat bermakna, bersesuaian dan mampu menganalisis karya sastra Melayu yang dihasilkan oleh para penulis, terutama pengkarya tempatan. Muhammad Haji Saleh pada tahun 2008 menegaskan bahawa konsep keindahan bahawa pasti dipinjam dan dipupuk oleh bangsa yang menciptakan melalui watak dan berubah mengikut perjalanan waktu. Manakala, menurut Abdul Halim Ali dalam buku Intisari Teori Sastra dan Barat pada tahun 2019, teori Pengkaedahan Melayu merupakan satu teori berteraskan budaya, cara dan sikap yang diamalkan dalam kehidupan seharian, pandangan dunia dan juga perspektif alam semesta dengan mencipta hasil karya sastra yang bertunjangkan agama Islam oleh Hashim Awang. Tambahan, teori ini dikemukakan oleh Hashim Awang dengan bersandarkan kitab Taj al-Muluk terbitan Muktabah wa Matba'ah wal Ma'rifah Pulau Pinang. Melalui kitab Taj al-Muluk ini, terhasilnya beberapa sebab wujudnya teori pengkaedahan Melayu iaitu atas sebab kekurangan-kekurangan tertentu pada model-model kritikan yang diinput dari Barat. Antara permasalahan kajian yang dibincangkan dalam kajian ini adalah kerana terdapat kelompongan dalam kajian mengenai teori pengkaedahan Melayu secara khusus yang dijalankan oleh pengkaji terdahulu. Menurut Hashim Awang, hasil kajian dan analisis yang dibuat tidak menyeluruh dan tidak sempurna, abstrak dan statik. Oleh hal yang demikian, pembuktian secara khusus terhadap teori pengkaedahan Melayu dapat membuka minda masyarakat mengenai kepentingan teori dalam kehidupan seharian. Seterusnya, permasalahan ini juga bertujuan untuk mendalami teori pengkaedahan Melayu yang mula diperkenalkan di Malaysia oleh sastrawan negara iaitu Hashim Awang. Dan yang ketiga adalah untuk menerapkan elemen lain yang terkandung di dalam pengkaedahan Melayu iaitu kaedah firasat, kemasyarakatan dan kaedah gunaan di dalam pengkaedahan alamiah dan kaedah moral, kaedah seni dan kaedah dakwah di dalam pengkaedahan keagamaan. Metodologi kajian, kumpulan kami telah menggunakan 2 kaedah iaitu kaedah kepustakaan dan juga kaedah sumber internet. Untuk kaedah kepustakaan, peminjaman buku-buku daripada Perpustakaan Tuanku Bainun UPSI dapat mensahihkan lagi info yang diambil di mana wujudnya teks asli daripada pengarang yang dikaji itu sendiri. Seterusnya, kaedah sumber internet
menganalisis maklumat mengenai teori pengkaedahan Melayu melalui artikel yang diterbitkan oleh para pengarang serta jurnal-jurnal berkaitan. Penggunaan buku-buku alam maya atau e-book turut dijadikan rujukan. Berikut merupakan beberapa objektif utama yang menjadi garis panduan kami dalam melengkapkan kajian yang dilakukan. Antara objektifnya adalah untuk mengkaji sejarah perkembangan teori pengkaedahan Melayu yang dipelopori oleh Hashim Awang. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti kepentingan kaedah moral dalam pengkaedahan alamiah. Dan yang terakhir adalah untuk mengkaji kepentingan dakwah dalam pengkaedahan keagamaan. Bahagian literatur ini terdapat satu tesis yang digunakan yang dihasilkan oleh Iva Yohainis yang bertajuk Unsur Nilai dalam teks seuntai naratif lisan di Lebangan Sungai Pengkalan Datu Kelantan, satu pengaplikasian teori pengkaedahan Melayu oleh Hashim Awang pada tahun 1989. Literatur yang kedua digunakan ialah Jurnal Mahasiswa UKM iaitu Sahlan Muhammad Samad dalam kajiannya Pengkaedahan Melayu Islam dalam Kritikan Sastra. Dalam pengkaedahan Melayu Islam ini, pengkaji dapat melihat bagaimana kaedah dakwah dalam pengkaedahan keagamaan digunakan dan telah diaplikasikan dalam kajian. Jurnal yang seterusnya diambil daripada mahasiswi Universiti Malaysia Kelantan iaitu Nur Samsiah dalam kajian Adat dalam Teromba Masyarakat Melayu di Negeri Sembilan, satu penelitian teori pengkaedahan Melayu. Dalam jurnal ini, pengkaji telah meneliti bagaimana penggunaan kaedah seni yang diambil daripada pengkaedahan keagamaan yang terdapat dalam teori pengkaedahan Melayu. Bagi jurnal yang seterusnya ialah Jurnal Pengkaji Dewan Bahasa Pustaka daripada Chong Ah Fook dalam kajiannya Teori Moral Alamiah, satu gagasan. Kaedah alamiah mempunyai hubungan antara pengarang, pembaca dan juga teks. Mesej yang disampaikan dalam karya mempunyai kaitan dengan masyarakat setempat. Sebelum kita meneliti dengan lebih mendalam mengenai pengkaedahan Melayu di dalam perbincangan, terlebih dahulu kita perlu melihat pengkaedahan Melayu ini terbahagi kepada dua, iaitu pengkaedahan alamiah dan juga pengkaedahan keagamaan. Pengkaedahan alamiah ini terbahagi kepada tiga kaedah. Kaedah yang pertama ialah kaedah moral atau kemasyarakatan. Kaedah yang kedua, kaedah firasat. Yang ketiga ialah kaedah gunaan. Begitu juga dengan pengkaedahan keagamaan yang punya tiga kaedah yang lain, di mana kaedah moral, kaedah seni dan juga kaedah dakwah. Dalam perbincangan ini, pengkaji telah menerangkan serba sedikit mengenai pengkaedahan Melayu, iaitu pengkaedahan Melayu mempunyai dua kaedah lain yang saling berkaitan antara satu sama lain, iaitu pengkaedahan alamiah dan pengkaedahan keagamaan. Pengkaedahan alamiah ini menjadikan alam sebahagian daripada kehidupannya yang mempunyai kait rapat dengan manusia. Alam ini dijadikan faktor utama untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia yang memberikan mata pencarian atau pekerjaan, pengalaman, pengajaran dan kebajikan. Semua unsur ini dilihat memiliki fungsi dan manfaat khusus dalam kehidupan seseorang. Bagi pengkaedahan keagamaan pula, Hashim Awang melihat agama Islam yang telah menjadi agama rasmi di Malaysia ini sebagai tunjang dalam pengkaryaannya. Beliau juga sering menghasilkan karya bertujuan sebagai satu pendekatan dakwah kepada masyarakat. Sumber hasil karya sastra yang dihasilkan olehnya diambil daripada Al-Quran yang mengandungi pelbagai kisah sejarah dan dikaitkan dengan budaya Melayu untuk mencapai dan memberi makna teks yang mampu dihafal oleh masyarakat pada ketika itu. Dalam perbincangan ini, kita akan meneliti dengan lebih mendalam mengenai kaedah moral, iaitu kaedah moral dalam pengkaedahan alamiah dalam teori pengkaedahan Melayu.
Teori moral alamiah mementingkan isi dan juga bentuk. Ia selari dengan falsafah alam ciptaan Tuhan yang semuanya bersebab dan mempunyai kepentingannya yang tersendiri walaupun keadaan fizikalnya buruk. Kedua-dua elemen tersebut mewujudkan 3 teras utama: teras kebajikan, ketakwaan dan ketatasusiliaan dalam karya sastra. Oleh yang demikian, teori ini mengangkat karya sastra pada tahap yang tinggi kerana ia dianggap boleh membentuk manusia. Antaranya adalah seperti boleh mengubah jiwa dan emosi manusia, memperkayakan motivasi, mampu mentransformasikan tindakan, memberi pulangan rezeki dan yang lebih penting mentauhidkan Allah SWT. Berdasarkan contoh yang diberikan, terdapat aspek moral yang ditunjukkan di dalam dialog tersebut, iaitu moral negatif. Sebagai masyarakat yang mempunyai ilmu, jika ingin menghukum seseorang itu, ia mestilah memiliki bukti yang kukuh terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan terdapat kaedah moral yang diketengahkan oleh Hashim Awang di dalam contoh yang diberikan. Seterusnya ialah kaedah dakwah. Kaedah dakwah ialah suatu kegiatan menyeru dan meyakinkan orang lain supaya menerima sesuatu kepercayaan. Kaedah dakwah juga menyebabkan kepatuhan kepada mengikut ajaran agama Islam dengan lebih sempurna. Bagi pendekatan dakwah, sesuatu hasil karya tersebut dilihat sebagai satu wadah untuk mempertingkatkan nilai ketakwaan insan terhadap penciptanya. Berdasarkan contoh tersebut, pendekatan dakwah menerapkan aspek sastra sebagai landasan untuk meningkatkan nilai ketakwaan manusia. Selain itu, kaedah dakwah juga mengetengahkan aspek-aspek tema dan amanat untuk menyelahkan permasalahan yang terkandung dan juga dapat meneliti beberapa aspek seperti watak dan perwatakan maupun nilai secara tidak langsung mengaitkan sifat mulia seseorang Muslim. Kesimpulannya, pengkaedahan Melayu ini mempunyai banyak kelebihan dan cara penggunaannya yang mudah akan lebih memudahkan para pengkritik baharu dalam membuat kajian mengenai karya kritikan. Dalam kajian ini, pengkaji mengenal pasti kepentingan pengkaedahan ini di mana kaedah moral digunakan di bawah pengkaedahan alamiah yang akan meneliti sikap masyarakat dalam sesuatu kelompok tersebut. Seterusnya, kaedah dakwah digunakan di bawah pengkaedahan keagamaan dengan mengenal pasti kepentingannya. Diharapkan para pengkritik karya yang lain akan menggunakan pengkaedahan ini untuk membuktikan kehebatan teori pengkaedahan Melayu. Sekian, terima kasih.